Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fitri dan Muslim Makairi. Hari ini saya dan kawan-kawan saya ingin membincangkan tajuk CTU 211 tentang isu-isu etika dan usaha dan teknologi Islam pembedahan plastik. Dalam bahasa Arab, pembedahan plastik ialah ziraha tajmin yang memberi maksud kita operasi atau pembedahan bertujuan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bahagian dalam badan. Baik dia nampak atau tidak dengan cara menambah, kurang atau dibuat. Okay. Istilah plastik itu sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani iaitu plastikus. Plastikus atau plastikus yang bermaksud dapat diubah dibentuk jika menggunakan bahan plastik. Dan para ulama hadis dapat membahagikan dua jenis pembedahan plastik iaitu pengubatan dan kecantikan dan keindahan. Untuk pengubatan, dia bermaksud mengubati air yang ada di badan yang disebabkan oleh kemalangan yang menimpanya atau kebakaran dan lain-lain. Yang kedua, untuk kecantikan dan keindahan bermaksud mempercantik diri dengan mencari bahagian badan yang menganggap tidak selesa. Ini kita dapat bahagikan dua jenis pembedahan plastik, iaitu rekonstruktif dan kosmetik. Maksud rekonstruktif ialah membaik pulih bahagian badan yang tak normal atau tak dapat berfungsi yang disebabkan oleh kecacatan dari diri, penyakit atau kembangan. Maksud kosmetik pula ialah ubah bentuk struktur badan mengikut kepuasan seseorang. Jadi kita dapat bezakan rekonstruktif ni dia jalankan pembedahan plastik kerana kita dapat penyakit tu dari lahir ataupun kemalangan. Dia sah dalam Islam tapi boleh dijalankan. Tapi untuk kosmetik pula pembedahan plastik sebab kita nak cantikkan diri kita lagi. Tak apa-apa pun tapi kita sengaja untuk kepuasan diri. Jadi itu haram dalam Islam. Terusnya saya serahkan kepada Muhammad. Baik. Seterusnya bagi objektif kajian. Objektif kami dalam kajian ini adalah kami ingin mengetahui dengan lebih mendalam mengenai isu-isu etika dalam sains dan teknologi Islam yang menjadi topik paling hangat ini, iaitu pembedahan plastik. Isu ini menjadi topik perbuatan yang hangat dan ramai yang masih tidak mengetahui bahawa perbuatan ini dibenarkan dalam Islam atau diharamkan dalam Islam. Terdapat banyak pencanggahan oleh para ulama dalam isu ini. Jadi kami ingin mengetahui dan menguatkan pengetahuan kami mengenai isu ini. Juga mampu memberi penjelasan yang tepat dan benar kepada orang lain supaya tiada keraguan yang timbul dalam melakukan perbuatan tersebut. Seterusnya, kami juga ingin memberi kesedaran supaya tidak mengambil remeh hukum. Sabar sebentar Muhammad Arsyad dia agak santut. Jadi kita tunggu ketibaan dia. Arsyad? Arsyad? Jaga AFK? Allahu Akbar. Aduh, yai. Arsyad jaga AFK. Jadi kita dapat tahu sebenarnya ini semua ujian daripada Allah SWT. Seperti mana yang telah disabdakan dalam salah satu hadis, iaitu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, yang mencukur alis, yang menjarangkan gigi untuk kecantikan dan juga yang mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis ini telah menerangkan bahawa mengubah ciptaan Allah merupakan perkara yang haram dan dilaknat oleh Allah kepada mereka yang melakukannya. Oleh hadis ini juga telah membicarakan mengenai perubahan, lebih-lebih lagi kepada kaum wanita, kerana ramai wanita yang mengubah rupa paras mula jadi mereka kerana mereka inginkan kecantikan pada diri mereka. Lumrah seorang perempuan adalah kecantikan, sehingga kan mereka dikatakan sebagai perhiasan dunia di muka bumi ini. Jadi tidak heranlah bagi
seorang wanita inginkan rupa parasnya sempurna, dan walaupun mereka dah cantik tapi mereka inginkan lebih lagi kecantikan. Objektif kajian kami juga adalah kami ingin mengkaji dan mengetahui jenis pembedahan yang diterima dalam Islam. Ini kerana perkara ini bukan sepenuhnya haram, kerana Islam bukanlah agama yang membebankan umatnya. Jadi perkara ini akan berubah hukumnya mengikut suatu keadaan. Seterusnya saya serahkan kepada Firdaus. Okay, terima kasih Asyad. Maknanya macam yang awak cakap tadi kan, pasal yang kebanyakan yang melakukan pembedahan plastik ni kebanyakan perempuan, betul tak? Betul. Saya pun sebenarnya agak setuju lah, sebab macam yang kita nampak sekarang dalam dunia sekarang ni pun, dunia semasa ni pun memang artis ataupun selebriti yang terkenal ni kebanyakannya perempuan yang banyak buat pembedahan plastik semata-mata sebab nak menjaga kecantikan ataupun nak kekalkan rupa paras dia tu kan, supaya orang kata supaya dia tak tertinggal lah kan. Sebab sekarang ni pun orang kata banyak orang tengok cantik je pun jadi artis. Itu confirm. Saya setuju. Tapi sedangkan itulah, diorang pun sampai sanggup nak berlabur betul-betul banyak duit untuk satu pembedahan je. Aduh. Betul, saya pun sokong dengan Muhammad Firdaus ni. Alright, so kita teruskan dengan kajian literatur. Kumpulan kami telah pun menjalankan beberapa kajian dan mendapati bahawa sebenarnya teknologi pembedahan plastik di Malaysia sendiri telah pun berkembang dengan pesat dan hampir seiring dengan negara-negara lain yang terkenal dengan pembedahan plastik, seperti contohnya Korea, itu sudah tentu, dan Thailand, dan juga walaupun negara-negara kecil sendiri pun ada teknologi pembedahan plastik, diorang pun agak maju. Macam contoh seperti India, yang seperti kita tahu, diorang ni satu negara kecil yang bukan satu negara yang besar, yang padat dengan penduduk, tapi teknologi pembedahan plastik untuk negara India ni sendiri betul orang kata maju, betul-betul maju. Okey, kemudian banyak permasalahan yang telah pun timbul disebabkan oleh pembedahan plastik. Sebagai contoh, seorang artis ataupun seorang selebriti di Hollywood yang bernama Khloe Kardashian. Beliau ni merupakan salah seorang daripada adik-beradik Kardashians yang amat terkenal di mata dunia. Kemudian beliau sendiri telah pun membuat satu kenyataan dan mengakui bahawa beliau telah pun menjalani beberapa pembedahan plastik di bahagian muka beliau. Dan nama yang bukan nama lah, bahan yang digunakan untuk diletakkan dekat muka dia tu disebut sebagai face filler. Tapi amat mengecewakan sebab pembedahan plastik tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang beliau inginkan. Ini orang kata sebagai satu bukti yang menunjukkan bahawa pembedahan plastik ni sendiri mendatangkan keburukan lebih banyak daripada kebaikan dia. Apa yang kita sebagai umat Islam ni harus tahu, pembedahan plastik ni sebenarnya satu proses mengubah rupa paras kita ataupun orang kata dari segi luaran kita. Dan sebenarnya proses ni sebenarnya adalah mengubah ciptaan Allah dan terang lagi bersuluh, dia bersimpang daripada ajaran Islam. Teruskan dengan Haziq Aikal. Okey. Terima kasih Firdaus. Dan saya akan teruskan dengan kesimpulan. Secara kesimpulannya, tajuk yang kami pilih ini sangat sesuai untuk dibahaskan secara mendalam kerana kebanyakan masyarakat zaman sekarang masih keliru dengan hukum dan akibat-akibat apabila kita
menjalani pembedahan plastik. Penyelidikan sains dan teknologi merupakan tuntutan fardu kifayah yang perlu dilaksanakan sedalam-dalamnya oleh masyarakat Islam. Etika sains dan teknologi Islam berasaskan kepada 3 prinsip utama dalam Islam, iaitu akidah, syariah dan akhlak. 3 elemen ini menghasilkan etika sains dan teknologi Islam yang patuh syariah, yang mengutamakan konsep ketuhanan dalam penyelidikan sains dan penciptaan inovasi bagi memenuhi keperluan material dan spiritual. Akhirul kalam, isu pembedahan plastik ini telah kami kupas sebaik mungkin dari segala segi aspek. Kami berharap agar semua masyarakat Islam dapat memberikan pengajaran dalam apa yang kami sampaikan. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah dan sentiasa reda dengan kejadian diri kerana Allah bersifat maha mengetahui. Sekian, terima kasih.